Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu lagi pendedahan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang paling mengejutkan kita, terutamanya di dalam pilihan raya kecil PRK KKB Kuala Kubu Baharu yang sedang berlangsung pada waktu ini. Anwar Ibrahim mendedahkan penghasut kaum India itu sebenarnya ada kepentingan, kata Anwar. Jadi, apabila Anwar Ibrahim mendedahkan dalam identiti sebenar penghasut kaum India ini, ianya benar-benar menarik perhatian kita. Siapa sebenarnya pihak yang disebutkan Anwar ini yang ada kepentingan? Perdana Menteri Anwar Ibrahim menafikan kerajaan meminggirkan masyarakat India sejak menerajui pentadbiran negara. Dipercayai merujuk kepada dakwaan bekas Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, P. Ramasamy. Anwar berkata, pemimpin berkenan cuba menghasut masyarakat India supaya membenci kerajaan. Itu sebab saya katakan dia cuba menghasut, mempengaruhi orang India supaya tidak faham yang menghasut itu sebenarnya yang ada kepentingan dan orang-orang kaya sebenarnya, kata Anwar Ibrahim. Dan kadang-kadang dia bebal sebab parti dia tak bagi jawatan. Itu bukan masalah saya. Ini masalah yang harus dihadapi dalam parti. Sebahagian itu kawan-kawan. Saya juga dulu. Nak buat macam mana, katanya semasa soal jawab bersama Perdana Menteri yang disiarkan di media utama. Anwar berkata kerajaan tidak pernah meminggirkan masyarakat India dan pelbagai inisiatif telah dilaksanakan untuk membantu masyarakat itu tanpa mengabaikan Bumi Putra. Tapi ini tidak bermakna zero-sum game. Tolong Melayu maknanya kita pinggirkan kaum lain. Jadi hujah itu digunakan. Padahal kalau kita tidak lakukan begitu, ia jadi tidak adil. Sebab itu saya terangkan kepada masyarakat India, kata Anwar Ibrahim, janganlah dia marah atau cemburu dengan program golongan Bumi Putra. Tanya apa yang perlu kita lakukan, kata Anwar Ibrahim. Kewarganegaraan orang yang berhak ketinggalan 50 tahun dulu lahir di Malaysia tak dapat. Itu kita selesaikan. Dan ini kali pertama diselesaikan paling banyak oleh Kementerian Dalam Negeri KDN, katanya. Sebelum ini, Setiausaha Agung DAP Anthony Locke mengecam Ramasamy berhubung kempen di kalangan kaum India supaya tidak mengundi PH dalam pilihan raya PRK Kuala Kubu Baharu. Locke berkata Ramasamy tidak memberikan alternatif kepada pengundi. Ramasamy bagaimanapun berkata Urimai hanya meminta pengundi menolak PH dan DAP untuk memberikan pengajaran kepada gabungan itu. Dia mendakwa kerajaan meminggirkan masyarakat India, terutamanya mereka yang berpendapatan rendah. Ramasamy juga menyenaraikan beberapa insiden yang telah menyakiti perasaan kaum India, termasuk ketika Perdana Menteri menggunakan kata-kata kasar semasa berucap. Anwar sebelum ini berkata dia menggunakan perkataan sedemikian sebagai petikan dari sebuah buku dan tidak bermaksud menyakiti perasaan orang India di negara ini. Saudara-saudara sekalian, apabila Anwar kata kadang-kadang dia bebal, ini satu perkara yang paling menarik perhatian kita. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dipetik daripada Harapan Daily, isu sekolah vernacular backfire kepada Perikatan Nasional oleh Liana Marzuki. Bekas Ketua Pemuda PAS seperti biasa berpusing-pusing. Beliau persoalkan kenapa resume calon Cina DAP di KKB tak letak sekolah rendah. Katanya sebab nak sembunyikan sekolah vernacular. Saya pun kajilah resume calon-calon satu kolam dengan dia. Banyaknya tidak letak sekolah rendah pun. Seperti calon gerakan di Tanjung Piai dan Kota Laksamana. Yang tu dia tak bising pula.
Adakah mereka juga sekolah vernacular dan nak sembunyikan? Kalau kita tengoklah, resume korporat dan profesional dalam LinkedIn, jaranglah kita letak sebagai letak sekolah rendah bagai. Kita ambil sekolah yang terakhir. Inilah kualiti ahli Parlimen Pemuda Pembangkang. Isu sekolah rendah dijadikan bahan kempen, backfire lagi. Sebabnya parti gerakan sendiri perjuangkan sekolah vernacular. Saya percaya isu ini backfire big time kepada PN. Sentimen di bawah ini menampakkan minggu depan merah dan biru menang, kata Liana lagi. Saudara-saudara sekalian, apabila bercakap tentang isu sekolah vernacular yang mungkin akan menyebabkan kekalahan teruk kepada calon Perikatan Nasional, ini sesuatu yang sebenarnya boleh dielakkan. Biasalah, seperti kata penulis ini, Liana Marzuki, Ketua Pemuda PAS seperti biasa berpusing-pusing. Pusing-pusingnya sampai kalut diri sendiri. Peja dah pun berkata, Peja dah membidas pun tentang isu ini. Dan seorang lagi pemimpin daripada parti sayap bersatu, iaitu Chong Fat Ful, telah juga mengundang, telah pun menegur tindakan Ahmad Fadli itu. Beliau juga telah berkata, langkah pemimpin PAS itu disifatkan sebagai percubaan mendiskriminasi latar belakang pendidikan lawan, sambil berharap polemik itu dihentikan dan semua pihak diminta mengamalkan politik matang dalam berkempen. Bercakap tentang politik matang, lebih baiklah ini dipelajari sepenuhnya oleh calon-calon PAS. Selain daripada Ketua Sayap Bersekutu Bersatu, Chong Fat Ful, Peja pun telah tegur tentang hal ini. Jadi, memang ada kebenarannya apabila Liana Marzuki kata, cuba kaji pula resume calon-calon daripada Perikatan Nasional yang telah bertanding dalam pilihan raya sebelum ini. Banyaklah yang sebenarnya calon Perikatan Nasional pun tidak letak resume mereka tentang sekolah rendah mereka juga. Ini seperti calon gerakan di Tanjung Piai dan Kota Laksamana. Mereka juga tidak meletakkan status ataupun sekolah mereka di dalam resume mereka. Tapi yang ini, Fadli tak bising pula, kata beliau. Yang tu mereka tak bising. Adakah mereka juga daripada sekolah vernacular yang disembunyikan? Dan yang lebih menarik lagi, kalau kita tengoklah resume korporat dan profesional dalam LinkedIn, jaranglah kita letak sekolah rendah. Kita ambil sekolah yang terakhir, sebab sekolah yang terakhir itulah yang boleh dikata paling berkualiti. Inilah sebenarnya menurut Liana, kualiti ahli Parlimen Pemuda Pembangkang. Isu sekolah rendah dijadikan bahan kempen. Sebabnya parti gerakan sendiri perjuangkan sekolah vernacular, menjadikan ini backfire lagi. Saya percaya isu ini backfired big time kepada Perikatan Nasional. Sentimen di bawah ini menampakkan minggu depan merah dan biru akan menang. Jadi dengan kata lain, tindakan itu memakan diri sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini giliran lebay PAS dibidas ataupun kena lempang. Kali ini giliran rakan PAS sendiri membidas lebay PAS. Apabila Faizal Azumu, yaitu Timbalan Presiden Bersatu yang juga dikenali sebagai Peja, sendiri membidas lebay PAS ini. Apa isunya sehingga Peja yang adalah Timbalan Presiden Bersatu, rakan sekutu sahabat dalam Perikatan Nasional PAS sendiri,
membidas rakan sendiri. Apa ceritanya? Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berpandangan, isu membabitkan dasar di peringkat kerajaan persekutuan seperti kewujudan sekolah vernacular di negara ini tidak seharusnya dijadikan modal berkempen. Tapi netizen kata, itulah. Pas ini kata netizen, tiada modal lain untuk menang. Kalau bukan tunggang agama, mereka akan tunggang pula kaum, kata netizen. Itu sebabnya Fahmi telah pun memberikan amaran kepada semua parti yang bertanding, terutamanya parti dalam pembangkang, supaya jangan menggunakan kempen yang bersentimen perkauman. Kerana Fahmi kata, itu mungkin akan memakan diri sendiri, makan tuan, kata beliau, apabila menyebut tentang atau mengulas tentang isu sekolah vernacular. Dan itulah yang terjadi. Sehingga Peja mungkin menyedari perkara itu, turut setuju supaya kewujudan sekolah vernacular di negara ini tidak dijadikan model berkempen. Bercakap kepada BH semalam, beliau menitipkan pesanan kepada calon pemimpin dan seluruh jentera parti Perikatan Nasional PN agar tidak terlalu gelojoh untuk menjadikan isu berkait sesuatu dasar untuk menyerang pihak lawan. Dengan mengetengahkan isu terbabit, beliau merasakan PN tidak mampu berbuat apa-apa untuk mengubah suatu dasar yang dijadikan polemik selagi mana gabungan parti itu tidak menguasai Putrajaya. Selain daripada itu, ada netizen kata, daripada menggunakan isu-isu seperti itu, apa kata guna isu pembangunan, guna isu perkara yang lebih menarik perhatian dan tidak membawa kepada perpecahan, kata mereka. Jangan lagi guna isu-isu yang sudah stereotip yang juga tidak bermaruah, kata mereka. Sehubungan itu, beliau menasihati jentera parti supaya tidak memperbesarkan isu berkait dasar untuk dijadikan modal kempen pilihan raya PRK Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Kubu Bahru. Saya berpandangan janganlah kita terlalu membawa perkara-perkara yang tidak membawa kesan yang baik, bukan sahaja kepada pengundi malah negara, kata Faizal. Jadi apa juga permasalahan seperti perkara tersebut sekolah vernacular yang membabitkan satu dasar kerajaan pusat yang kita tidak mampu lakukan, buat masa ini tidak perlulah terlalu diperbesarkan, kata Faizal. Peja juga berkata apabila kita ada berada di tampuk pemerintahan di peringkat pusat nanti, mungkin di situ kita boleh memperhalusi perkara yang membabitkan perkara dasar. Jadi sekarang ini anda atau ada boleh bagi pandangan tetapi akhirnya tak boleh buat apa-apa, no point, tiada gunanya, kata Faizal Peja. Beliau berkata demikian sebagai respon kepada tindakan Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sarih yang memainkan isu sekolah vernacular terhadap calon Pakatan Harapan PH bagi Dun Kuala Kubu Bahru, Pang Sok Tau. Baru-baru ini media melaporkan Ahmad Fadli berharap isu calon PH Dun Kuala Kubu Bahru yang mendapat pendidikan di sekolah vernacular akan berterusan hingga PRK 11 Mei ini. Ahli Parlimen Pasir Mas itu mencabar Sotau menyatakan latar belakang pendidikan rendah dan menengahnya, sedangkan ia tidak dinyatakan dalam poster profil calon PH itu. Dalam masa yang sama, tindakan Ahmad Fadli turut mengundang teguran daripada Ketua SAIP Bersatu, iaitu Chong Fat Ful, kerana membangkitkan isu sekolah vernacular dalam kempen PRK ini. Menurut Fatful, langkah pemimpin PAS itu disifatkan sebagai percubaan mendiskriminasi latar belakang pendidikan lawan, sambil berharap polemik itu dihentikan dan semua pihak diminta mengamalkan politik matang dalam berkempen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe.